وآتينا داود الزبور. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud. Burung-burung dalam keadaan berkumpul, masing-masingnya amat taat kepada Allah. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jemaah sekalian, demikianlah Allah mengkisahkan mengenai Nabi Daud alaihissalam. Agak istimewa Daud ini, tuan-tuan, kerana Allah memperlihatkan kepada kisah ini bahawa dari kecil lagi Daud ini dipelihara oleh Allah. Dan ternyata anak muda ini dilindungi oleh Allah, dilengkapi oleh Allah dengan ilmu, keselamatan dan keistimewaan, kurniaan, mukjizat kepadanya, berbeza dengan nabi-nabi yang terdahulu maupun kawan-kawan sebaya dan keluarganya. Maksudnya ialah, tuan-tuan, kenabian Nabi Daud alaihissalam ini kira-kira pada tahun 1063 tahun sebelum Masihi. Daripada begitu lamanya, lebih kurang selama 365 tahun selepas kematian Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun ini adalah murid kepada Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan, dan juga Nabi Harun alaihissalam. Jadi Nabi Daud alaihissalam ini, tuan-tuan, adalah juga daripada Bani Israel, daripada keturunan Yahuza bin Yakub. Yakub ini nama keduanya Israel, tuan-tuan. Jadi demikianlah Allah memilih Bani Israel ini, tuan-tuan, daripada semua kaum di dunia sudah ketika ini, tuan-tuan. Tapi masih lagi Allah mempertunjukkan satu kaum, yakni Bani Israel, mewakili kaum-kaum di seluruh bumi Allah ini, tuan-tuan. Apa rahsia Allah, tuan-tuan, menunjukkan Bani Israel ini adalah ianya sangat signifikan untuk menjadi saksi, menjadi iktibar, contoh tauladan kepada umat-umat selepasnya. Jadi termasuklah umat Muhammad yang kita ini meneruskan hidup. Dan akhirnya kita akan kembali, mau tidak mau kita akan kembali juga kepada pangkuan Allah yang mencipta umat manusia, tuan-tuan. Jemaah sekalian, kisah Nabi Daud ini berlaku di Palestin, negara Palestin. Dari sejarah riwayat daripada Bani Israel ini, tuan-tuan, ada bertaburan di Asia Barat, tuan-tuan. Daripada dimulakan dengan kisah Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam selepas berjaya membunuh Raja Fir'aun, tuan-tuan. Jadi Allah sebenarnya mewasiatkan Nabi Musa ini menentukan bahawa Palestin itu adalah tempat perpindahan kaum Bani Israel pada ketika itu. Tapi inilah kaum Bani Israel ini, tuan-tuan. Kaum ini memang payah. Ada kaum yang sukar. Dia mempunyai zaman-zaman dia mentauhidkan Allah dan menyekutukan Allah, menyembah berhala, dan dia tidak kekal dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Inilah latar belakang Bani Israel, tuan-tuan. Menentu kepada Nabi Daud ini, tuan-tuan, apa yang kita jelas kepada kita sebagai contoh tauladan awal dalam kisah ini, tuan-tuan. Ya, ini budak anak muda ini, tuan-tuan, Daud ini, tuan-tuan, tanpa pengetahuan sesiapa, termasuklah Nabi pada masa itu bernama Nabi Samuel. Nabi Samuel ini adalah Nabi bagi Bani Israel.
Dia tidak mengetahui adakah anak muda ini tuan-tuan, anak remaja ini tuan-tuan akan dilantik menjadi nabi yang dan juga menjadi raja yang masyhur, dan juga akan diberi kitab Allah, kitab Zabur tuan-tuan, lebih tinggi daripadanya Nabi Samuel tuan-tuan. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Jadi kita lebih awal lagi, episod ini tuan-tuan agak pendek saja. Nabi Daud ini hanya 16 kali disebut dalam Al-Quran, dan episodnya ialah kita suka juga lebih dulu mengenai episod ini, iaitu dia akan menjadi raja dan sekaligus diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Dia akan mendapat wahyu kitab Zabur daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dia akan berkahwin dengan anak raja Bani Israel, pada kata namanya Raja Talut ya. Dan dia membunuh dengan Raja Jalut. Talut ini dia raja Bani Israel ya. Raja musuhnya ialah Raja Jalut, adalah pemimpin bangsa Palestin yang diperangi dan dibunuhnya. Lepas tu kisah seterusnya, mertuanya tuan-tuan, Raja Talut ini akan cuba membunuh Nabi Daud ini. Gitu. Lepas tu Nabi Daud ini memerintahkan dengan pemerintahan yang dengan mempunyai kepayaan memerintah negeri, dan dengan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Daripada episod ini tuan-tuan, pertama sekali kita dapat pengajaran dan contoh tauladan yang awal tadi ialah mengenai kekuasaan. Rupanya Allah memberi menunjukkan di sini dia punya kekuasaan dia subhanallah. Dia menganugerahkan kelebihan-kelebihan budak ini tuan-tuan. Salah satu kelebihan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada budak ini tuan-tuan ialah dia budak Daud ini tuan-tuan berupaya melembutkan besi tuan-tuan menjadi kain sebagai besi, baju besi untuk pakaian untuk berperang tuan-tuan. Jadi macam seperti bajulah tuan-tuan ya. Jadi yang rantai-rantai pun dia kasih anyam saja macam itu. Dan baju besi itu tuan-tuan boleh pakai tanpa gangguan kepada kita, macam juga kita pakai baju sekarang ini. Dan itulah keselamatan mereka berjaya dalam peperangan kerana kelebihannya memakai baju besi tuan-tuan. Jadi lambing tidak boleh tembuslah contohnya. Yang keduanya keistimewaan Allah baik kepada budak Daud ini tuan-tuan, dia mempunyai ilmu pengetahuan tuan-tuan. Bagaimana menyerang musuh, kelebihan-kelebihan dia boleh membaca kekuatan musuh dan bagaimana dia menyerang lawannya tuan-tuan. Seperti contoh dengan dapat membunuh dengan Raja Jalut tuan-tuan. Ya. Selain daripada itu kita elok juga berkongsikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Pertama kalinya Daud ini Allah beri perturunkan dia boleh membaca suara-suara gunung dan suara-suara burung tuan-tuan. Oleh kerana Daud ini Allah turunkan Zabur tuan-tuan, jadi Daud ini sangat taat kepada Allah tuan-tuan. Pagi, petang, malam dia bertasbih mengikut apa yang diperturunkan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam tuan-tuan. Jadi yang istimewa lagi tuan-tuan, Allah lagi memberikan suara yang merdu kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi kalau dia membaca itu dia kitab Zabur tuan-tuan. Kitab Zabur ini berisi kepada nasihat-nasihat, syair-syair tuan-tuan, qasidah-qasidah itu, dan peristiwa-peristiwa Nabi selepas ini, termasuklah beliau menceritakan bagaimana akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diutus menjadi nabi yang terakhir tuan-tuan. Itu tuan-tuan ya. Allah jadi apabila
ada kisah di lain sumber tuan-tuan, apabila dia mendendangkan dia punya puisi ayat Zabur tuan-tuan, nasihat itu dalam bentuk puisi tuan-tuan. Burung-burung semua, ada yang burung kelaparan tahan mau makan tuan-tuan, ada yang mati mendengar kemerduannya Daud ini tuan-tuan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, antara umat-umat kita jika diberi kelebihan daripada yang lain, untuk kita syukur alhamdulillah Allah memberi anugerah kepada kita tuan-tuan. Jadi ada kawan-kawan yang saya ini hebat, tidak tuan-tuan. Semua ini kelebihan adalah Allah, dan kelebihan nikmat itu akan ditarik balik tuan-tuan, masya Allah. Jadi dengan ini kita lebih lagi kuatkan kita punya mengabdikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan dalam hidup ini tuan-tuan. Dan jadi kisah seterusnya tu ya tuan-tuan ialah apabila dalam peperangan tuan-tuan ya. Jadi peperangan ini kita akan bagaimana dia membunuh Raja Jalut, pasukan daripada orang bangsa Palestin tuan-tuan. Ini bermakna Bani Israel tidak selesa duduk di Palestin tuan-tuan, di negara Palestin. Ada negeri-negeri yang masih kuasa dengan kaum-kaum yang bermusuh dengan Bani Israel tuan-tuan. Jadi barang kita tahu bahawa Bani Israel ini bukan juga bagus semua orangnya ni tuan-tuan. Ya, ada kisah peristiwa dia Nabi pun dibunuh mengikut tahun-tahun yang dilalui tuan-tuan ya. Dan raja pun ada juga bunuh oleh Bani Israel ini tuan-tuan. Jadi dalam masa peperangan ini tuan-tuan, Raja Talut berhadapan dengan Raja Jalut tuan-tuan. Ya, jadi dalam perjalanan tuan-tuan. Jadi bangsa Israel ini tuan-tuan, kita tahu dia punya janji yang tidak dikotai tuan-tuan. Iaitu dia kata semua penduduk Bani Israel akan turut bersama berperang. Tetapi apabila Nabi Samuel tuan-tuan tidak yakin dengan pengakuan Bani Israel ini tuan-tuan, dia kata ada satu masa nanti Allah memberi ujian kepada kita dalam perjalanan. Akan terbukti bahawa hanya sedikit saja yang turut berperang. Jadi bagaimana ini tuan-tuan? Sekarang kita di dalam perjalanan bertemu musuh dengan pihak Bani Israel ya. Jadi dalam perjalanan tuan-tuan terjumpa sungai. Janji Nabi Samuel tadi itu akan ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini jangan meminum air sungai. Jadi semua yang pergi berperang tuan-tuan terjumpa air, minum ada sebanyak-banyaknya, puas-puasnya tuan-tuan, tanpa melupakan nasihat daripada Nabi Samuel tuan-tuan. Hanya sedikitlah saja yang beriman tuan-tuan, artinya yang tidak minum itu, yang terus melipasi sungai itu dan untuk berperang tuan-tuan. Jadi yang minum sungai itu dia sudah dia punya semangat, dia sudah orang tu dia sudah takut berperang. Jadi tidak jadi berperang. Inilah kisah-kisah kepribadian ini bangsa Israel tuan-tuan ya. Jadi taruna ayat Al-Quran di mana bilangannya sedikit boleh melawankan bilangan musuh yang ramai daripada kisah pertempuran ini tuan-tuan. Jadi bagaimana Nabi Daud ini tuan-tuan? Asalnya ayahnya hanya menyuruh ini budak Daud ini tuan-tuan menjaga minuman, pakaian dan untuk tukang angkat-angkatlah baranglah. Jadi dua abangnya tuan-tuan mesti di hadapan. Jadi selain itu ayah mereka itu dia minta laporan bagaimana adakah menang ke tidak pasukan ini Bani Israel tuan-tuan. Berlawan dengan bangsa Palestin yang dipimpin oleh Jalut tuan-tuan. Jadi dalam masa peperangan tuan-tuan sudah berjumpa sudah ni. Jadi bagaimana peperangan ini tuan-tuan? Dia Raja Jalut mencabar satu lawan satu. Jadi Raja Talut pun apabila peperangan bermula tuan-tuan, Raja Talut punya orang-orang ramai yang meninggal, mati tuan-tuan, terkorban oleh Jalut. Jadi akhirnya Talut itu menjanjikan kepada siapa yang berani berlawan dengan Raja Jalut akan mengawini, akan diberi ini
akan mengawini putrinya, putri Jalut ya. Mikyal nama putri Raja Talut, tuan-tuan. Jadi tidak orang yang sanggup melawan, tuan-tuan. Jadi tiba-tiba di belakang itu budak ini, kalau kita tengok viral di atas bukit dia, tuan-tuan. Jadi budak ni. Jadi dia terus turun, dia jumpa itu Raja Talut, dia kata dia mau sanggup melawan sama Raja Jalut. Jadi bandingkan dengan besar dengan budak kecil yang tiada baju lagi, tuan-tuan. Tapi ada baju besi adalah. Saya nampak juga itu viral tu. Jadi satu cara dia, tuan-tuan, memang Allah sudah memberi dia keselamatan dan Allah juga telah memberi ilmu pengetahuan macam mana berjaya melawan dengan musuh. Dia ambil batu dan nampak dalam viral itu dia hayun itu batu, tuan-tuan. Dia dengan dia punya tali ini. Dia hayun dan dia lepaskan sebelum Raja Jalut itu melepaskan dia punya panahnya, lembing dia lah. Jadi di situ kanalah kepala Raja ini Jalut ini dah jatuh dan meninggallah. Jadi gemparlah pasukan Jalut, tuan-tuan. Menyerah dirilah diorang. Sekejap saja. Jadi tamatlah itu peperangan, tuan-tuan. Jadi balik kumpulan yang sedikit ini, tetapi dengan semangat yang kegembiraan yang begitu tinggi, tuan-tuan, bermula satu episod lagi, tuan-tuan. Ya, ini Raja Talut, tuan-tuan. Raja Talut ini gembira dengan susah hati. Oleh kerana Talut ini, tuan-tuan, asalnya bangsa biasa saja, bukan Bani Israel. Tetapi Allah melantiknya menjadi raja. Daripada Samuel yang memberi penjelasan bahawa Allah lah yang melantiknya berdasarkan pada ilmu yang dimiliki oleh Raja Talut. Jadi kembali kepada negeri tempat mereka tinggal, tuan-tuan, Bani Israel ini. Jadi berlangsunglah perkawinan Mikyal bin Talut dengan Daud. Jadi suami isteri lah mereka dan menjadilah Daud ini tidak disebutkan, tetapi menunjukkan bahawa pemeliharaan dia menjadi nabi itu daripada peringkat kecil. Jadi kita katakan dia sudah menjadi nabi dan berkahwin dengan berminantu dengan Raja Talut, tuan-tuan. Jadi demikianlah bagaimana kisah perkahwinannya. Sama ada ini kita menunjukkan bahawa perkahwinan serupa ini adalah mulia, dan jika berlaku di masyarakat sekarang pun dengan pertemuan jodoh seperti ini ada juga mulia bagi kita, dan kita boleh juga mencontohinya. Jadi apa yang menjadi episod yang menjadi contoh tauladan kepada kita ialah kita melihat kepada perangai Raja Talut. Perangai Raja Talut ini, tuan-tuan, akhirnya kita ringkaskan cerita ini, dia benci kepada menantunya. Kerana ditakuti, dia rasa takut bahawa jawatannya hilang, anak dia merampas kepada jawatannya sebagai raja. Orang diingat bahawa Raja Talut ini raja yang orang-orang yang biasa saja, tuan-tuan. Dia sudah memerintah Bani Israel ini dengan penuh dihormati oleh bangsa Israel itu sendiri, dengan menduduki istana, tuan-tuan, dengan bermacam-macam nikmat yang dinikmati sebagai raja, tuan-tuan. Inilah jika suatu pemimpin, tuan-tuan, yang mempunyai kedudukan yang sedemikian dan melihat kepada Daud ini, tuan-tuan, menjejaskan kedudukannya, inilah yang dapat kita perhatikan juga, tuan-tuan. Jadi dia akhirnya, tuan-tuan, mertua ini dengan dengan menantu ini, tuan-tuan, mertua ini sanggup membunuh menantu. Jadi subhanallah, na'udzubillah. Jadi beginilah kisah, tuan-tuan, apabila keadaan peristiwa terjadi sedemikian, kan? Jadi sebelum dia meninggalkan raja, tuan-tuan, akhirnya, tuan-tuan, ada dua peristiwa yang cuba dalam membunuh menantunya, tuan-tuan. Tapi nyatalah Allah sentiasa melindungi Daud, tuan-tuan, dan juga pribadi yang terpuji Daud ialah dia tidak sama sekali mempunyai
hati untuk membalas dendam kepada Raja Talut yang juga mertuanya, tuan-tuan. Jadi satu perhatikan juga kita, tuan-tuan, bagaimana Daud alaihissalam ini memerhatikan memerhatikan Raja Talut, tuan-tuan, terhadapnya ialah daripada istrinya yang tersayang, Mikyal, tuan-tuan. Jadi ini jugalah satu kita dapat contoh isteri yang baik, yang berterus terang bahawa mengikut istrinya memanglah bapanya itu mempunyai perasaan yang kita sudah ketahui tadi itu. Jadi tidak ada jalan lain, tuan-tuan. Ada dua cara yang dicuba oleh mertuanya Jalut, iaitu mengarahkan Daud dengan orang-orang prajurit-prajurit lain untuk berperang kepada musuh Bani Israel, tuan-tuan. Tetapi akhirnya mengharapkan kematian kepada Daud ataupun akan terus berhijrah di negara yang tempat berperang. Tetapi akhirnya kembali dengan kejayaan, lagi susah hati Raja Talut ini, tuan-tuan. Jadi akhirnya mengejar, dan istrinya Mikyal, tuan-tuan, mengarahkan suaminya Daud untuk melarikan diri pada malam hari. Tidak disebut sama-sama dengan istri atau tidak, tetapi dinasihatkan nampak kayaknya Daud seorang diri malam melarikan diri, tuan-tuan. Apabila diketahui oleh Bani Israel, pengikut punya ramai mencari Daud yang sudah melarikan diri dari perkampungan tersebut, tuan-tuan, dan mereka sanggup ramailah membantu dia sebagai kumpulan yang menentang kepada Raja Talut, tuan-tuan. Demikianlah pertentangan antara menantu dengan mertua ini, tuan-tuan. Jadi ada dua kisah. Kisah yang pertama ialah apabila ada mengajar Daud ini, tuan-tuan, dan apabila satu masa dalam keletihan pasukan kumpulan Raja Talut ini, masa dia tertidur berhampiran dengan kedudukan kumpulan Daud alaihissalam, tuan-tuan. Jadi Daud ini, tuan-tuan, pergi mendekati kepada Raja Talut dengan hanya menggunting permana dia boleh membunuh mertuanya kalau dia mau. Dia menggunting saja baju dia, tuan-tuan. Selepas itu keesokan harinya dia beritahu dengan mertuanya bahawa jika dia tidak niat untuk membalas dendam kepada ayahnya, dan dia isyaratkan bahawa menasihatkan mertuanya jangan mengikut hawa nafsu atau godaan-godaan iblis yang jahat, tuan-tuan, ya. Jadi walaupun pujian diberikan kepada dan kesedaran dalam diri Raja Talut itu ada pada dirinya, dan memberi pujian kepada menantunya, tetapi tidak ada jalan lain sebab faktor-faktor sebab dia tidak jalan lain kecuali membunuh sahajalah menyelamatkan kedudukan Talut sebagai menjadi raja kepada Bani Israel. Sekali lagi mengejar kepada Nabi Daud alaihissalam, tuan-tuan, dilakukan. Jadi sekali lagi Allah memberi perlindungan dan kepada Nabi Daud, dan Daud kali ini juga dalam masa Talut ini tertidur, tuan-tuan, dia merampas beling dan kendi air, tuan-tuan, daripada badan Raja Talut, tuan-tuan. Dan selepas itu Daud memberi menghebahkan di atas bukit dan memerintahkan kumpulan Talut ini berhentilah berniat jahat kepada dalam perbuatan yang jahat, seperti itu, tuan-tuan. Jadi dengan keinsapan dan sifat malu daripada Raja Talut ini, tuan-tuan, akhirnya kembali kepada istana dan memutuskan supaya beliau terpaksalah melepaskan jawatan, meninggalkan istana dan pergi mengikut keputusan yang dibuat olehnya sendiri, tuan-tuan. Jadi dengan demikian, tuan-tuan, pasti dia oleh kerana ketiadaan sultan dan rakyatnya membuat upacara untuk melantik Nabi Daud alaihissalam sebagai raja Bani Israel, tuan-tuan. Jadi sekarang Nabi
Nabi Daud alaihissalam sudah mempunyai kedudukan sebagai raja dan juga sebagai nabi alaihissalam, tuan-tuan. Sekarang kita menceritakan episod yang mari contoh teladan kepada kita, tuan-tuan, ialah mengikut kepribadian Raja Daud ini, tuan-tuan, di mana dia sangat taat. Seperti yang kita kongsikan pada awalnya, ialah dia sentiasa mengingat taat kepada Allah. Dia mengadakan program-program qasidah, mengumpul rakyatnya, tuan-tuan, dengan bertasbih kepada Allah, mengikut kandungan Zabur yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi dengan yang demikian, jadi dia sudah memperuntukkan masa hari-hari dalam hidupnya, tuan-tuan, iaitu beribadat kepada Allah. Yang keduanya menjadi hakim untuk menjaga keamanan dan persediaan kepada rakyatnya, persengketaan kepada keamanan kepada rakyatnya. Yang ketiga ialah untuk untuk urusan peribadinya, tuan-tuan. Jadi dengan hari-hari dalam hidupnya, tuan-tuan, menentukan dan salatnya, ibadatnya, tuan-tuan, kita memperlihatkan bahawa dia mempunyai satu tumpuan, pemimpin yang mempunyai fokus dan perancangan yang rapi dengan penuh, dengan teratur, tuan-tuan, dalam menjaga negeri itu, tuan-tuan, ya. Lebih-lebih lagi Bani Israel. Jadi, tuan-tuan, kita akan habiskan sudah tajuk Nabi Daud alaihissalam ini, tuan-tuan. Walaupun sebagai Nabi alaihissalam, tuan-tuan, tetapi kita juga harus berkongsikan seperti kelemahan sebagai seorang manusia biasa, tuan-tuan. Yang ini kelalaian juga lah Daud yang ditujukan dalam Al-Quran. Tetapi kelalaian baginda itu, tuan-tuan, kita gunakan sebagai panduan, ya, tuan-tuan, ya. Allah telah mengampuni kelalaian selepas beliau bertaubat dan sujud kepada kesalahannya kepada Allah. Tidak besar dia punya kesalahan, tuan-tuan. Dia ini masih cukup dia punya isteri. Sudah ada isteri 99, dia tambah lagi satu orang 100 lah. Begitu, tuan-tuan, ya. Tetapi masa zaman Daud alaihissalam, tuan-tuan, isteri kota isteri belum lagi di berapa saja. Lebih-lebih lagi nak seorang nabi, kan. Jadi isteri itu Mikdal itu dia punya boyfriend itu, tuan-tuan, nama dia Uriah bin Hanan, Uriah bin Hanan, Uriah bin Hanan. Ini prajurit Nabi Daud ini, tuan-tuan. Berperang di luar negeri, tuan-tuan. Jadi orang sudah bercinta, sudah ini Mikdal ini, tuan-tuan, berjanji akan kahwin, tetapi yang jelasnya dia tidaklah, keluarga dia pun tidak dapat lagi menantikan begitu lama dalam peperangan, kembali ke tidakkah. Jadi dalam kisah ini ada juga masalah adalah biasa saja, sebab tidak juga adalah Nabi Daud merampas dengan sembarangan begitu saja, tuan-tuan. Dia buat pinangan, masjid pinangan dan dengan begitu teratur, tuan-tuan, ya. Jadi Mikdal pun juga setuju dengan keluarga yang setuju. Jadi tinggal lagi Allah memberi peringatan kepada Nabi Daud, jangan terlalu mengikut hawa nafsu. Jadi keluarlah ayat Al-Quran, tuan-tuan. Jadi kita di sini bahawa Nabi Daud alaihissalam, tuan-tuan, telah dijumpai Allah mengutuskan malaikat, 2 orang malaikat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan pun sudah tahu kali ini cerita ini. Jadi malaikat, tuan-tuan, menyerupai orang bergaduh. Jadi masa dia durang pergi pun dalam masa dia salat, tuan-tuan.
Dia terus kita apabila orang berjaya pergi, malaikat ni tuan-tuan, budak itu orang yang bergaduh ini tuan-tuan sampai di dalam istana tuan-tuan ya. Pengawal pun tidak dapat tidak dapat tolong orang lah. Jadi pergaduhan dia tuan-tuan macam ini. Dia malaikat itu tuan-tuan menyebut kepada peristiwa kambing. Orang yang pertama kata saya punya kambing 99 dan saya punya satu saja, saya punya kawan 99, dia mau rampas saya punya itu kambing saya satu saja, adalah kambing saya habis lah. Dia tidak boleh melawan dia begitu. Apabila Nabi Daud ini tanya kepada betul ke dia cakap pada orang kedua, dia cakap betul. Tapi Daud ini tuan-tuan dia menuduh orang yang kawan yang kedua itu tentang sebagai melakukan aniaya kepada orang yang satu ini tuan-tuan. Menganiaya, dan hukuman dia macam mana? Dia dengan marah dia tuan-tuan, dan jadi dia kata hukuman dia memukul muka dengan menampar hidung lah. Tetapi malaikat itu tuan-tuan, orang itu berkata sebaik saja Nabi Daud memberitahu hukuman dia, dia kata wahai Daud, sepatutnya kamu yang menerima hukuman ini. Baru dia kasih tahu betul-betul lah. Kamu sudah 99 istri, mengambil lagi, merampas lagi istri orang yang kamu punya prajurit juga itu, Uriah bin Hanan, dia bilang pergi sabilillah, dan kamu merampas lagi tuan-tuan, lepas itu hilang. Barulah insaf. Itulah kelalaian Nabi Daud tuan-tuan. Jadi dia sujud mengikut sumber lain tuan-tuan, 21 hari sujud. Ya Allah, dengan betul taubat nasuha Allah. Jadi Allah dalam Al-Quran mengabulkan taubat Nabi Daud. Satu lagi tuan-tuan, dia ada satu lagi zuriat dia Nabi Sulaiman saja. Jadi Nabi Sulaiman ini tuan-tuan pun Allah juga melahirkan di akhir episod Nabi Daud ini tuan-tuan. Jadi pergaduhan satu petani itu tuan-tuan, dia punya tanaman dia tu habis dimakan oleh kambing orang kampung tuan-tuan. Jadi bagaimana kelalaian Nabi Daud ini tuan-tuan? Dia kelalaian dia tanya saja berapa harga itu kira-kira itu tanaman yang rosak. Lepas tu apabila pemilik tanaman itu kata begini, dia suruh yang pemilik kambing tuan-tuan bagi itu kambing sebagai harga dia. Tetapi anaknya Nabi Sulaiman tuan-tuan mempunyai idea yang lain, yaitu mengarahkan kasih tukar tu barang. Kambing itu diberi kepada orang yang rusak tanaman itu diambil alih oleh orang yang punya pemilik kambing. Jadi piara kambing ini ambil dia punya susu apa semua di kambing ini oleh yang pemilik tanamannya tuan-tuan. Jadi bermanfaat jugalah. Tanaman itu dimajukan sehingga macam yang awal tadi, mempunyai buah untuk sedia ditanam. Jadi akhirnya tuan-tuan baru dikembalikan kedua. Jadi itulah kelebihan anak Nabi Sulaiman yang akan kita minggu depan. Jadi dengan demikian tuan-tuan kita buat kesimpulan bahawa sebagai Nabi juga mempunyai kelalaian, dan tapi kelalaian diakui dan dia sentiasa memperbaiki dirinya. Jadi kalau kita mempunyai kelalaian tuan-tuan, kita boleh mengikutlah, bolehlah kita muhasabah tuan-tuan dengan cara muhasabah ya tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat berkongsikan kisah Nabi Daud alaihissalam tuan-tuan, dan kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi saya akhiri dengan qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rabbi habli minas solihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.